Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa kawan-kawan Kak Nida yang ada online hari ini? Okey, jom kita borak santai. Hari ini hari Jumaat 8 September 2023. Siapa kawan-kawan Kak Nida yang ada online? Jom sama-sama kita borak-borak. Kita boleh share information ataupun kita boleh sama-sama kongsi pengalaman-pengalaman dalam membuat simpanan. Kak Nida ni nak bercakap pasal simpanan. Kak Nida juga cakap kata kita nak buat simpanan. Suka sangat bercakap pasal nak buat simpanan. Kita bukan buat pembelian, bukan. Assalamualaikum kepada Cik Sina, Arshi, Shida Harun, Raira, Wanziba, Smart Seed, Soleh, Official, Halimah, Ismail. Terima kasih join Kak Nida. Okey, apa khabar anda semua? Okey, hari ni kan Kak Nida nak bercakap tentang satu topik di mana ada di antara kawan-kawan Kak Nida, okey, yang sama-sama dululah sama-sama bekerja. Kawan-kawan, kita kata kawan-kawan, okey, masing-masing mempunyai gaji pendapatan tetap, mempunyai income yang tetap, income 9 to 5 lah kita cakap, bekerja berkhidmat. Tetapi di zaman pekerjaan ni, cabarannya adalah dengan kos-kos kehidupan seperti kos menghantar anak ke taska, okey, kos menghantar tadika, kita hantar tuition semua kan dan sebagainya. Jadi kos-kos yang begitu consider macam mempengaruhi ataupun perbelanjaan kita tu menjadi terjejas. Tetapi dalam masa yang sama kita terlepas nak buat simpanan. Okey, kita terlepas memikirkan tentang simpanan. Hakikatnya kan kawan-kawan, hakikatnya adik-adik semua, okey, hakikatnya macam Kak Nida dulu pun lambat terjumpa kaedah simpanan yang semudah yang ada dekat public go ni. Dulu Kak Nida anggap kalau nak buat simpanan ni, alamak, simpanan rasa macam adalah sesuatu yang paling hujung sekali, paling last sekali nak kena fikir pasal simpanan ni. Okey, paling orang kata tidak difikirkan, hanya fikir untuk perbelanjaan keperluan asas ataupun kemahuan. Okey, tapi simpanan ni langsung tak dipikirkan. Tapi pernah tak anda lihat artikel daripada akhbar-akhbar kan menyatakan 75% rakyat Malaysia tiada simpanan walaupun minimum 1,000. Jadi maksudnya dulu Kak Nida merupakan sebahagian daripada artikel tersebut. 75% rakyat Malaysia tidak memiliki simpanan 1,000. Sebab apa? Dulu kita buat simpanan, macam Kak Nida pun dulu buat simpanan. Okey, buat simpanan awal bulan. Okey, awal bulan buat simpanan, ujung bulan ambil balik. Itu pun soalan yang timbul. Awal bulan buat, okey, ada azam ni kalau tahun baru, awal bulan buat, ujung bulan ambil balik, tarik balik. Sebab apa? Pertama, kita menyimpan dalam bentuk duit kertas. Kalau kita menyimpan dalam duit kertas, inilah yang bahaya dia. Kenapa? Kita akan ambil balik sebab otak kita tahu kita memiliki duit yang kita boleh guna pakai untuk belanja. Sebab apa? Naluri manusia ni apabila pegang duit, apabila ada duit di tangan, apabila tahu duit dalam simpanan, dalam kad bank tu, akan automatically terguna balik. Lagi-lagi kalau kita kata masuk shopping complex, lagi-lagi kita kata masuk fast food, akan terguna balik, akan terambil balik. Jadi itu orang kata kesilapan di mana kita membuat simpanan tetapi kita tak, orang kata bukan tak disiplin, tak berjanji pada diri untuk konsisten menambah simpanan tu. RM200 contohlah awal bulan, tapi kalau bulan ke-12 adakah dia menjadi 200 kalau kali 12, adakah dia menjadi 2,400? Kak Nida terus terang cakap kalau Kak Nida tak menjadi 2,400, mungkin tinggal 800 ataupun 400 ataupun 200 start balik. Sebab apa? Dia dalam duit kertas. Kalau dalam duit kertas, otak kita ni nakal, asyik fikir untuk berbelanja, nak beli apa sebab kita tahu ada duit kat tangan. Itu bahayanya kalau menyimpan dalam duit kertas.
Tetapi ada solutionnya. Ada orang kata, kita kata setiap masalah ada dia punya penyelesaian dia. Jadi kenapa kita kata kita kena ubah? Kalau kita memiliki penyakit boros berbelanja ataupun kita tak confident, bukan tak confident, tak orang kata tak orang kata tak strict dengan diri kita untuk menyimpan itu secara konsisten, menyimpan tak ambil balik, jadi kena ubah kepada simpan emas. Daripada dulu kita simpan duit, ambil balik, simpan duit, ambil balik, simpan, ambil balik, at the end tak bertambah pun simpanan tu. Jadi kita kena ubah kepada simpan emas. Ubah kepada simpan emas. Kenapa kata ini dah mulalah ni nak jual dia punya emas? Tidak. Cuba kita fikir balik pada diri kita. Kalau kita tak menyimpan kepada bentuk emas, sebab apa? Emas itu adalah sesuatu aset yang kita boleh beli berdikit-dikit, tetapi dia dah selamat bekukan duit kita daripada cair. Contohlah kan Kak Nida sebutlah. Kalau kita ada satu kad ni, kita dah beli emas ni. Contoh kita dah beli emas begini. Kita dah bekukan dalam duit gaji kita. Kita dah asing siap-siap bekukan jadi emas. Terima kasih kepada Zakura bagi Kak Nida like. Terima kasih Kak Nida hargai sangat. NQS Shop. Terima kasih join Kak Nida. Kita dah bekukan ni jadi emas ni. Bila kita dah bekukan jadi emas, boleh tak kita nak belanjakan? Berbanding kalau kita simpan dalam duit kertas. Dah beku jadi emas, kita bawa shopping complex, kita masuklah dalam purse kan. Contoh ini purse lah. Ini purse. Contoh harganya ini 300. Anda bayangkan 300 pula dalam duit kertas. Duit kertas 300 dengan yang ini, gold bar yang ini 1 dinar. 1 dinar 1.0625 gram. 300, kalau harga dia hari ini 375. 1 dinar ni 1.0625 gram. Assalamualaikum kepada Miss Ida. Terima kasih join Kak Nida. Miss Ida. Ini adalah Kak Nida. Jadi kita sama-sama dah ada kat sini. Alright, so kalau RM300 dalam duit kertas dengan 300 dalam bentuk dinar, mana lebih bertahan? Jadi kita kena fikirkan sendiri. Duit kertas, dia punya naluri adalah untuk dibelanjakan. Kita simpan duit kertas, kita ada duit dekat tangan, kita tahu ada duit, kita akan automatically mudah untuk belanja. Tapi kalau dah bekukan jadi emas, dah beku dah ni, boleh tak kita tiba-tiba masuk kedai, masuk fast food nak belanja? Of course tidak kan? Mesti tidak. Mesti tidak dapat dibelanjakan sebab dah selamat dibekukan jadi emas. Itu yang kita nak bina kepada kesedaran dalam diri kita ni. Kita dapat gaji, cepat-cepat asingkan dulu untuk simpanan. Jadi kan kita dapatlah kawal dari duit kita dibelanjakan. Dapatlah dibekukan jadi emas. Sekarang ni kita kata susahnya nak menyimpan. Nak beli emas ni, beli. Jangan sebut beli. Kita sebut menabung ataupun kita sebut menyimpan. Jadi kalau kita kata menabung, menyimpan, maknanya secara tak langsung, automatik kita akan fikir ada matlamat kita nak capai. Kita nak menyimpan emas ni, mesti ada matlamat. Antaranya, antara kita nak menyimpan emas ni, bukan kita kata ikut-ikutan nak menyimpan emas, tidak. Kita nak menyimpan emas, kita tengok orang simpan emas, kita nak simpan emas. Tapi kita tak faham. Kita nak simpan emas ni, kita kena faham yang di mana at the end memberikan kita orang kata benefit, keuntungan atas simpanan yang kita buat. Antara matlamat kita simpan emas tu, antaranya kita kena adalah macam Kak Nida kata tadi, kalau dalam kata kita rakyat Malaysia ni, kebanyakannya 75% tak ada simpanan 1,000. Kalau kita dah simpan, contoh Kak Nida tunjuk ini. Contoh Kak Nida tunjuk yang ini adalah kita anggap secara kasar 300, 600, 900. Kita tambah lagi satu. Jadi consider, boleh tak kita katakan kita dah memiliki simpanan 1,000 di mana dalam keadaan emas yang dibekukan. Maknanya duit kita dah dibekukan jadi emas. Sebenarnya emas ni sebenarnya adalah duit juga. Kalau kita cairkan, kita dapat duit. Jadi maknanya kita dah selamat bekukan minimum 1,000 dalam simpanan kita. Kalau kita simpan dalam duit kertas, dalam purse, selamat tak dia?
Kalau dalam emas, selamat dik, dalam duit kita dah ditukarkan jadi emas. Dalam masa yang sama, dalam jangka masa panjang atau jangka masa sederhana 2 atau 3 tahun ke atas, nilai dia makin meningkat. Jadi kalau kita kata apakah simpanan yang memberikan nilai kepada wang anda, bagi Kak Nida jawapannya adalah emas. Okey, contoh sajalah senang cakap, Kak Nida mula menyimpan emas tahun 2019. 2 September 2019, harga pada masa itu, harga emas pada ketika itu RM214. Hari ini dek, harga hari ini 8 September 2023, Kak Nida mula 2019. 2 September 2019, RM214. Hari ini 8 September. Consider macam dah consider ngam September kan. Kak Nida mula 2 September 2019, harganya RM214. Hari ini 8 September 2023, hari ini RM314. Dek, RM314, Kak Nida mula RM214. Dah kenaikan harga emas tu dah berapa dek? RM100 ngam-ngam. Kan? RM100 ngam-ngam. Hari ini consider anniversary September kepada September. 2019 Kak Nida mula, hari ini 2023 kenaikannya dah RM100. Berbaloi tak kalau anda menyimpan emas? Jadi bermaksud kalau anda simpan emas, yang memberikan nilai kepada simpanan anda adalah emas. Kan? Naik tak? RM100 dek kenaikannya. Alah Kak Nida, lambatlah emas ni. Tapi anda boleh pernah terfikir tak? Okey, anda kata emas itu lambat. Tetapi by the time anda menunggu mencapai sesuatu matlamat, anda sudah memiliki emas tersebut. Lepas tu emas tersebut, kalau anda terdesak, anda boleh hantar ke Ahranu, anda akan dapat tunai segera. Tak payah meminta-minta kepada sesiapa. Tak payah kita tolak kredit kad ke apa. Kita ada emas kita hantar ke Ahranu, kita dapat tunai segera. Jadi bukankah ia memberikan kita ke benefit, kita kata kelebihan kita memiliki emas? Pertama, anda dapat bekukan duit anda daripada cair. Kedua, nilai dia makin meningkat. Ketiga, apabila terdesak hantar ke Ahranu, anda dapat tunai segera. Elakkan duit daripada cair tu penting. Kita kena fikir, apa maksud elak duit daripada cair? Yelah dek, kalau misal kata simpan dalam duit kertas, kita pergi shopping komplek, kita pergi fast food, dah habis dah 100 tu. Okey, dah tak tahu ke mana dah tak ingat pun kita belanja apa. Tapi kalau 100 tu kan, kita bekukan jadi emas, bukankah dia dah jadi emas dalam simpanan kita? Macam Kak Nida cakap tadi, nilai dia meningkat. Kedua, kita terdesak, kita boleh hantar ke Ahranu, kita dapat tunai segera. Lepas tu kita boleh capai apa-apa matlamat yang kita tetapkan. Contohlah, antaranya sebagai dana kecemasan, sebagai dana untuk umrah dan haji, sebagai dana pendidikan anak-anak, sebagai dana perkahwinan, sebagai dana untuk deposit rumah, sebagai dana consider persaraan. Kita kata, Kak Nida, saya dah ada EPF. Kak Nida, saya dah ada duit pencen nanti. Tak apa. Itu biarkan dalam bentuk duit kertas. Dana persaraan dalam bentuk duit kertas. Tetapi anda cipta satu dana persaraan kedua, di mana adalah dalam bentuk emas. Dan nilai dia makin meningkat, naik dan naik. Anda tahu tak, dalam tempoh 20 tahun kebelakangan ini, kenaikan harga emas hampir 10% setiap tahun. Berbaloi tak anda menyimpan emas? Anda simpan, consider anda konsisten menyimpan. Simpan, janganlah simpan lepas tu diam aja, tidak. Simpan lepas tu tambah, konsisten menambah. Paling rendah kat Babigo ni, kalau anda menyimpan dalam akaun Gap adalah rendah RM100, 0.3 plus gram. Kalau hari ini kan, kalau RM100, kalau kita mula menyimpan emas, RM100 tersebut adalah 0.3185 gram. Jadi kalau kita berdikit-dikit lah, contohlah, kalau kita berdikit-dikit konsisten, setiap bulan 100. Dapat gaji tu kan, 10% daripada gaji tu, sebenarnya kalau gaji RM3,000, 10% tu, kalau kata Ifan Khairi, 10% daripada gaji kita asingkan siap-siap sebelum berbelanja. Jangan kita tunggu duit lebih.
Kalau tunggu duit lebih tu tak muncul. Jadi dapat gaji, siap-siap asingkan dulu untuk simpanan. Bak kata Tuan Zulkifli, kalau kita kata 100 pun tak boleh, RM20 asinglah tepi. RM20 asing tepi, lepas tu kumpul RM20, lepas tu bekukan jadi emas di dalam akaun Gap. Okey, contohlah RM100 kita dah masukkan. Okey, kita konsisten 100. Kalau cukup 12 bulan, hampir kepada 4 gram kita boleh dapat. Kan, pejam celik ni. Pejam celik simpan konsisten. Sekejap je, kita kata 5 tahun. Kejap je, anak kan baru lahir. Kejap je dah tadika. Okey, anak baru je sekolah rendah. Sekejap je dah sekolah menengah. Kan, kejap je benda ni. Sebenarnya, perjalanan hidup kita ni kita rasa sekejap je. Kalau kita nak menyimpan tu kita rasa macam alah lamanya, alah lambatnya. Tapi kalau kita berdikit-dikit, terima kasih kepada Iza Yan Lovers join kat Nida. NQS, terima kasih join kat Nida. Jadi kalau kita kata berdikit-dikit dik, paksa diri berdikit-dikit, RM100 pejam celik. Kejap je dah hampir 4 gram dalam akaun Gap kita. Akaun Gap tu apa kat Nida? Okey, kalau kita nak menyimpan emas, kita kata nak kena ada duit ribu-riban ke, kena ada duit puluh-puluh ribu ke, kena belah-belah ribu ke, kena ada ribu-ribu ke? Tidak. Dekat Public Gold, kita RM100 dah boleh dah mula menyimpan emas. Daftar percuma. Lepas tu RM100 tu kita konsisten lah. Kita macam menabung dalam akaun bank. Tetapi dalam akaun bank kita dalam bentuk ringgit, RM dalam bentuk duit. Kita tak nak dalam bentuk duit sebab nilai duit dalam simpanan jangka masa panjang asingkan untuk emas. Sebab apa? Nilai duit kertas terkesan dengan inflasi. Okey, terkesan dengan inflasi. Maksud dia, dulu kalau kita kata RM50, kita beli zaman-zaman dulu lah, zaman kita kecil-kecil dulu, RM50 penuh bakul mak kita. Penuh plastik mak kita. Sekarang ni dek RM50, rasanya 2-3 barang aja. Kan? RM50. 2-3 barang, lepas tu habis dah RM50. Okey, jadi kalau kita nak memberikan nilai kepada simpanan kita, jangan dalam bentuk duit kertas. Sebahagiannya, Kak Nida kata bukan 100% ya, sebahagiannya ubah kepada simpan emas. Sebab nilai meningkat dik. Nilai emas meningkat macam Kak Nida kata sejak 20 tahun kebelakangan ini hampir 10% kenaikan harga emas. Contoh je lah macam Kak Nida kan, mula simpan emas tahun 2019. Okey, RM214. Hari ini sama juga bulan September, Kak Nida mula 2 September 2019, RM214. Kak Nida ulang lagi sekali sebab hari ini rupanya kenaikannya dah RM100. RM100 kalau itu 1 gram. Kalau kita dah ada 10 gram, kan? Jadi maksud dia, ubah kepada simpanan anda tu sebahagiannya ubah kepada simpan emas. Memberikan nilai kepada simpanan anda. Dalam masa yang sama, elakkan duit daripada cair. Kalau yang saya kata, Kak Nida, macam mana nak kata ada duit lebih, nak ada buat simpanan ni? Kita follow step macam Tuan Irfan Khairi advice pada kita. Apa otak-otak emas yang pernah memberikan ilmu, tips kepada kita. Asingkan dulu. Ingat yang tu. Dapat gaji, asingkan dulu 10%, paling tidak RM20 untuk simpanan. Lepas tu barulah berbelanja, barulah untuk berbuat keperluan ataupun kemahuan. Dah asing, barulah kita rasa aman aja nak berbelanja. Kalau tak ada simpanan dik, lagi susah. Orang kata nak buat simpanan memang susah, tapi kalau tak ada simpanan lagi susah, dan akhirnya kita akan menyusahkan orang. Kan? Jadi tak ada orang yang akan boleh simpankan untuk kita melainkan diri kita sendiri. Paksa diri kita menyimpan walaupun sudah 100 macam Kak Nida kata tadi. Hari ini kalau 100 adalah 0.31++. Kalau kita kata nak tunggu lagi, duit kat tangan dah cair. Kalau dah cair, dah tak tahu pergi mana, apa kita belanja pun tak tahu. Jadi kalau macam mana bak kata Tuan Zulkifli Syafi'i, mungkin ayat ni kasar tapi hakikatnya adalah realiti. Macam mana sengkit sekalipun, okey, asingkan dulu daripada gaji sebelum berbelanja. Jangan kita tunggu duit lebih. Duit lebih tak akan muncul. Tak akan muncul pun duit lebih. Sebab apa?
kita sifat manusia, kalau naluri manusia, kita pegang duit hanya fikir untuk berbelanja. Tapi kalau dah ubah jadi emas, okey, kita akan ada aura untuk nak tambah dan tambah lagi simpanan kita. Okey, kalau misal kata Kak Nida, saya tak ada consider macam dapat nak beli yang besar-besar. Okey, contoh kita ambil saja yang contoh macam ni. 1 dinar. Yang ini adalah 1 dinar 4.25 gram. Okey, yang ini setengah dinar 2.125 gram. Kita keluarkan daripada account gap. Maaf. Kita keluarkan daripada account gap tersebut. Kita komponen berdikit-dikit ni. Konsisten RM100 contoh. Dah 0.3 gram. Bulan depan kita ada bajet lebih. Mungkin kita boleh 1 gram. Okey kan? Hari ini 1 gram adalah RM314. Kak Nida suka nak ulang. Kak Nida mula RM214. Hari ni dah kenaikan dia RM100. Nampak tak kat situ berbaloi sifat emas. Jadi kalau kita dah cukup gram lah. Kalau kita dalam account gap tu kita kata nak keluarkan. Jadi antaranya kita boleh keluarkan yang ni. 1 dinar 4.25 gram. Kita boleh keluarkan setengah dinar 2.125 gram. Dekat public go mudah aja. Dekat account gap ni kita mula dengan RM100. Kita dah kumpul emas dalam account gap kita, kan? Sepanjang kita menyimpan dalam account gap, tak ada charge pun dikenakan pada kita. Dia tak ada orang kata upah simpan ke dalam account gap tu ke Kak Nida? Tak ada. Sebab sepanjang kita menyimpan, hanya gram emas kita simpan, lepas tu tak ada charge pun dikenakan. Okey, bulan ni charge ni ada sekian-sekian. Bulan ni tahun ni charge ni sekian-sekian. Tak ada. Zero, tak ada upah simpan. Kita nak mula menyimpan dalam account gap, Gold Accumulation Program ni, program pengumpulan emas ni, daftar percuma. Mula dengan RM900. Sepanjang kita simpan, tak ada charge pun dikenakan. Kita nak keluarkan, boleh. Kita keluarkanlah design-design apa yang kita nak dalam account gap tu. Anda boleh keluarkan serendah 1 gram. Okey, 1 gram macam Kak Nida nak tunjuk ni. Okey, yang ini kita keluarkan daripada account gap bila-bila masa. Tak ada orang kata nak kena ada syarat begini-begini. Satu saja. Syarat minimum yang misal kata sama dekat bank. Kalau kita nak account bank kita aktif, kita kena kekalkan sikit kuantiti kan. Amount sikit dalam RM10, RM20. Okey, dalam account gap simple saja. Kekalkan 1 gram dalam account, selebihnya kita dah boleh keluarkan. Kita dah boleh keluarkan. Nak boleh keluarkan, klik je, pilih je design, keluarkan. Bawah 21.25 gram akan dihantarkan kepada kita secara pos berinsurans. Lebih 21.25 gram, kita boleh buat appointment untuk collect dekat branch. Itu account gap. Kita boleh bila-bila masa nak keluarkan emas kita. Lepas tu kalau kata tiba-tiba kita terdesak, perlukan tunai segera, kita boleh buat ahranu secara online. Kan? Tak payahlah orang kata nak ke branch, nak pergi outing, nak pergi cuti, nak pergi parking, nak pergi spend time, nak pergi ke public go, tak payah. Melalui account gap, anda hanya buat secara online sahaja. Dalam 2 hari bekerja, first kena update profile lah. Okay, update profile, update data bank. Lepas tu dalam 2 hari bekerja akan masuk dalam account bank kita. Apabila kita ada duit nanti, kita tebus balik emas kita, masuk dalam account gap kita. Kan? Pertama kita boleh keluarkan design apa kita nak. Kedua, kita boleh aranukan. Ketiga, kita boleh terus simpan dalam account gap terus. Dan keempat, kita nak jual semula pun boleh. Boleh secara online saja. Sama juga, 2-3 hari bekerja, akan masuk amount yang kita jual tu dalam account gap kita. Best ke tak best? Kan? Tak payah kita kata nak kena cuti, nak kena jumpa sesiapa ke, nak kena orang kata spend time. Misal kata kita tak ada kereta ke, kan? Nak tunggu husband balik ke, tak payah. Secara online sahaja. Melainkan lebih 21.25 gram, kita boleh buat appointment untuk collect dekat branch. Sebab apa? Tak cover insurans untuk postage. Okay? Tapi kan, kalau misal kata kawan-kawan kita ni, adik-adik kita ni kan nak mula menyimpan emas, tapi nak rasa nak tengok emas tu, nak rasa nak pegang emas tu secara fizikal, okey, boleh saja kita consider walk in dekat Public Gold tu, dekat Menara Public Gold. Okey, sekarang ni hari-hari buka.
hari itu hanya 5 hari saja buka kan, Isnin sampai Jumaat. Mulai sekarang ni hari-hari buka dekat Menara Public Go, Jalan Tun Razak, Jalan Imbi. Tapi pastikan anda kena daftar percuma dulu. Sebab apa? Kalau anda tak daftar percuma dulu, anda tak ada upline yang akan bimbing anda sebarang informasi, tips ataupun promosi kepada anda. Jadi anda perlukan bimbingan daripada dealer untuk memberikan anda cara membuat simpanan, tips membuat simpanan. Kita mendapat ilmu emas. Sama juga macam Kak Nida. Kak Nida mau menyimpan emas ni, mesti ada kita punya upline yang akan bimbing kita. Sama juga anda. Jadi kalau kita nak mulakan simpanan emas, mesti dengan ilmu. Caranya, ilmunya kita dapat daripada grup kita, daripada kita punya dealer, daripada kita punya upline. Itu tujuannya apabila kita memiliki introducer dalam membuat simpanan emas ni. Kan? Tapi kalau anda just walk in ke branch, beli, tak ada orang bimbing anda, tak ada orang guide anda. Jadi kita nak perlu menyimpan emas ni, mesti dengan ilmu. Antaranya, caranya kita mendapat ilmu daripada mana? Daripada grup kita ataupun daripada buku-buku yang kita boleh dapat melalui Public Go sendiri, di mana kita boleh beli melalui PG Mall. Antaranya adalah yang ini. Buku Traveller Emas, okay? Buku cara nak menyimpan emas, masa untuk simpan emas, okay? Lepas tu buku wang emas. Ini semua adalah buku-buku yang ditulis oleh dealer-dealer ataupun consider otai-otai di dalam Public Go ini. Jadi kita perlu berada di dalam grup. Jadi kalau kita berada di dalam grup, kita sentiasa akan menerima ilmu emas dari masa ke semasa. Antaranya melalui pembacaan buku. Seterusnya melalui training-training yang disediakan kepada anda. Tak kiralah kalau anda baru mula 100, dah boleh dah join training untuk dapatkan ilmu emas. Best ke? Best sangat. Kan? Jadi kalau kita nak menyimpan emas, mesti berada di dalam circle yang betul. Di tempat yang betul. Kan? Macam Kak Nida kan mula-mula menyimpan emas ni, Kak Nida consider macam tengok dulu siapakah Public Go ni. Kan? Macam anda yang baru mula nak melangkah untuk menyimpan emas, Public Go sudah beroperasi sejak 2008 lagi, Dik. Sudah memiliki cawangan 18 di Malaysia, okay, dan 5 di Indonesia. Jadi consider ia adalah satu syarikat yang kukuh untuk anda nak membuat simpanan di Public Go. Kan? Customer Public Go, pelanggan Public Go sudah melebihi 1 juta orang. Sudah mencecah 1,200,000, tak silap Nida, yang terbaru. Okay? Jadi maknanya mesti berada di dalam satu consider tempat yang kita kata syarikat yang boleh dipercayai. Jadi Public Go adalah trusted. Sejak Kak Nida mula menyimpan emas, tak pernah lagi emas yang Kak Nida beli tak dapat. Senang aja dapat. Cumanya bajet je yang tak dapat. Bajet sendiri yang tak dapat nak memiliki emas tu lagi. Kita kumpul lah berdikit-dikit melalui Account Gap ni. Account Gap Gold Accumulation Program pengumpulan emas. Mula dengan sendas 100 saja, Dik. Tak kiralah kita ni siapa, suri rumah ke, pesara ke, kita ni merupakan anak-anak baru mula bekerja ke, pelajar ke, ataupun even anda seorang yang mungkin ada background keuangan yang bermasalah, contoh muflis ataupun bankrupt, tak masalah. Ada caranya kita nak menyimpan, di mana kalau anda tak ada akaun bank, kita boleh buat transfer ke akaun bank direct. Bukan kepada akaun dealer, ya. Tidak sama sekali. Apabila anda daftar secara percuma, anda akan memiliki login ke dalam website ataupun apps Public Gold. Anda boleh pantau transaksi pembelian anda 24 jam, bila masa sahaja. Jadi kita boleh tengok kita punya transaksi pembelian, apa saja pembelian penjualan secara online dengan cool saja. Tak ada orang kata nak kena rujuk orang ni, nak kena tengok office hour, tidak. Okey, melainkan anda kalau nak jual semula, fizikal yang anda pegang, contoh Kak Nida dah ada emas fizikal begini, kita nak pergi jual. Jadi kalau kita nak pergi jual kat Public Gold, walk in ke branch bila-bila masa. Bila-bila masa office hour. Janganlah tengah malam, Dik.
Tetapi kalau account gap tengah malam pun boleh kita jual. Tapi kalau emas yang kita dah miliki, emas fizikal yang kita dah keluarkan, kita dah pegang, yang ini kita boleh walk in ke branch. Lagi satu kelebihan kat Public Gold ni, apabila anda memiliki emas yang bukan brand Public Gold, Public Gold boleh beli balik. Beli emas anda dan anda jual semula. Anda anda nak jual emas tersebut dan beli emas Public Gold pun boleh, tak masalah. Anda nak jual emas 916 yang rosak ke, bengkok ke, patah, putus ke, boleh. Public Gold boleh jual balik, tak masalah. Asalkan emas kita tu emas asli lah kan. Okey, jadi kalau nak mulakan simpanan emas, apakah pilihan yang tepat untuk anda? Yang tenang-tenang, yang cool-cool, yang serendah, mudah, murah, mampu milik, patuh syariah dan sesuai untuk semua golongan. Pilihan utama yang sesuai untuk anda adalah Account Gap Gold Accumulation Program. Boleh mula dengan senilai 100. 100 itu adalah 0.13 gram ikut kepada harga emas pasaran semasa. Account Gap ni, harga Account Gap dia update setiap pukul 12 malam. Update sekali je setiap pukul 12 malam. Untuk yang bukan item Account Gap, maksudnya yang bukan harga Account Gap, iaitu harga belian tunai ataupun belian melalui promosi 10 kali bayar, yang itu update setiap 20 minit. Harga akan revise setiap 20 minit. Yang Account Gap hanya update sehari sekali pukul 12 malam. Jadi anda ada masa untuk dalam masa tempoh 24 jam tu, 23.59 jam tu untuk beli Account Gap dengan harga yang simpan Account Gap dengan harga yang hari tersebut. Kalau bukan Account Gap adalah 20 minit. Dia revise setiap 20 minit. Okay. Tapi anda boleh pantau semua ni dalam melalui website atau apps. Anda dah daftar percuma, anda buat pembelian pertama, dah dapat PG code. Once anda dah dapat PG code, anda dah boleh consider membuat pembelian pula dekat PG Mall. PG Mall ni, apa yang best ni PG Mall ni? PG Mall apa tu Kak Nida? Okay, PG Mall. Public Gold selain memiliki Public Gold punya website untuk pembelian emas, penyimpanan emas ataupun pelaburan emas, kita sebut Public Gold memiliki satu mall online. Mall di mana kita boleh juga membeli emas, barang kemas ataupun apa-apa barang keperluan di dalam mall dekat Public Gold. Kita sebut PG Mall. Pembelian dekat situ, anda akan dapat cashback lagi. Kan, contoh kan, kalau kita customer baru membeli emas lah gold bar ini. Contoh beli gold bar ni. Anda akan dapat 0.5% cashback masuk dalam C-wallet anda. Itu kalau anda beli sekali. Kalau anda beli berkali-kali, berapa banyak C-wallet yang anda boleh kumpul dan anda boleh guna pakai untuk keperluan apa-apa barang keperluan di dalam hidup anda. Kan? Contoh apa-apa sajalah anda sebut. Buku, keperluan makanan ringan, keperluan perabot, semua ada di dalam PG Mall. Yang tu Kak Nida tak berapa sentuh lah sangat tentang PG Mall. Tetapi itulah benefitnya apabila anda sudah memiliki PG code. Lepas tu, kalau misalnya kata Kak Nida, saya consider Account Gap ni, saya takut terikat dengan apa-apa syarat sebab saya ni tak ada pendapatan tetap. Tak masalah dik. Account Gap, macam Kak Nida kata tadi, selain kita boleh bebas bila-bila masa nak tambah simpanan, berapa banyak pun kita nak tambah simpanan, kalau kita tak ada bajet bulan tu, tak masalah. Tak ada sebarang syarat pun dikenakan untuk anda consider nak menyimpan tu begini, ada rules yang kita kena ikut, tak ada. Kalau anda ada bajet lebih, anda tambah lebih. Kalau anda bulan tu bajet terhad, tak perlu tambah simpanan. Tapi kan, once you dah mula menyimpan emas, dia akan automatik akan fikir nak tambah lagi simpanan. Kan? Okay? Jadi kalau kita kata kenapa kita nak simpan emas ni? Antara sebabnya nak elak penyakit boros berbelanja. Kita ni selalu asyik fikir nak berbelanja dan berbelanja. Kita asyik fikir nak beli ini dan beli itu yang bukan keperluan, kan? Kalau kita sebut consider barang-barang yang bukan keperluan tu kita nak beli. Consider macam at the end barang tu tak pakai pun. Jadi consider kita nak elak penyakit boros berbelanja. Seterusnya,
kerana sedar nilai duit. Kita sedar nilai duit kita ni akan memang terkesan dengan inflasi. Duit makin menyusut nilai dia. Consider dulu kalau kita beli kari pap, zaman Kak Nida dulu 30 sen. Zaman sekarang kalau nak beli satu kari pap 50 sen. Itu pun belum tentu saiz dia macam mana. Mungkin lebih kecil. Jadi maknanya nilai duit kita rasa memang menyusut. Dulu troli penuh, sekarang troli dah makin kosong. Itu antaranya. Lepas tu kita sedar diri kita sendiri ni, pertama nak elak boros berbelanja. Kedua, nilai dia makin menyusut kalau kita simpan, nak ubah kepada simpan emas sebab nilai duit kita makin menyusut. Ketiga, kita tak ada konsisten nak membuat simpanan. Konsisten tu maksud dia tak ada kesedaran automatically nak aura duit ni kita asyik fikir nak berbelanja. Tetapi kalau dah ada simpan emas ni, kita akan ada automatically aura untuk tambah simpanan kita. Jadi kita consider automatically ada matlamat yang kita nak capai. Matlamat yang macam Kak Nida cakap tadi lah. Kecemasan untuk nak berdeposit rumah, untuk nak deposit kereta, ataupun pendidikan anak-anak, perkahwinan, persaraan dan sebagainya. Kita ada tujuan kita nak menyimpan emas tersebut. Kan? Jadi kalau kita kata dah tetapkan matlamat, automatically akan konsisten. Sebab apa? Kita nak kejar matlamat tersebut. Kalau kita tak ada tetapkan matlamat, dia main-main aja, dia tak ada sungguh-sungguh. Konsistensi itu tak ada. Kan? Seterusnya kenapa kita nak? Kerana kita tak tahu keadaan ekonomi akan datang. Kita tak tahu apa akan jadi kepada ekonomi dekat Malaysia ni ke. Banyak kita dah dengar ekonomi kat luar negara ataupun ada bank-bank yang tutup kat luar negara. Kan? Jadi kalau kita sendiri, kita ada simpanan emas di mana kita boleh memiliki aset. Emas ni adalah aset mahal. Pertama, boleh beli berdikit-dikit. Kedua, dia adalah mobile. Maksudnya kita ada aset ni, kita boleh bawa bersama dengan kita ke mana-mana saja. Kalau kita ada aset rumah, yes, kita memang perlu ada aset rumah ataupun pelaburan untuk rumah, itu adalah aset kita. Tetapi aset tersebut tidak boleh dibawa bersama kita untuk ke mana-mana. Contoh, kita terpaksa keluar negara, kita berhijrah. Kan, mungkinlah kita tak tahu, kita ekonomi kat sini terjejas, kita nak berhijrah. Kita boleh bawa aset kita tu, kita boleh bawa bersama kita ke mana-mana. Dia adalah aset mahal tetapi mobile, boleh dibawa bersama kita ke mana-mana. Sebab kita tak tahu apa akan terjadi akan datang. Kita tak minta, maksudnya kita persediaan untuk kita akan datang. Jadi ia adalah aset mahal, harta yang boleh dibawa bersama kita. Kan? Biasa kan kalau kita dengar peperangan pun kan, zaman Jepun, zaman dulu yang peperangan tu, kalau kita memiliki aset rumah, kita tak boleh bawa lari aset rumah tu dengan kita. Tapi kalau kita ada emas, kita boleh bawa lari emas tu bersama kita. Itu dinamakan kita boleh prepare untuk masa depan. Bila apa-apa terjadi, kita boleh rancang, kita boleh plan, kita bawa bersama-sama kita. Yang seterusnya, kerana kita tak mampu nak beli aset yang lebih besar. Kerana kita tak mampu nak beli rumah idaman, kita tak mampu nak miliki rumah impian. Jadi emas ini adalah aset di mana kita boleh beli berdikit-dikit. Okey. Tuan Samsudin Kadir, salah seorang penyimpan, salah seorang dealer dan juga penasihat, selalu kita sebut, kalau kita nampak dalam rancangan-rancangan dekat radio ataupun TV, Selamat Pagi Malaysia ke apa, beliau adalah merupakan salah seorang penasihat kewangan yang juga merupakan dealer dekat Public Gold. Beliau selalu berikan nasihat kepada kita di mana buy gold every month. Dia selalu sebut kat sini, Kak Nida simpan buku ni. Ini adalah consider ilmu yang kita dapat kalau kita perlu ada dalam membuat penyimpanan emas. Kita perlu ada ilmu emas melalui pembacaan buku-buku tentang emas. Jadi beliau menasihatkan
Bismillah, buy gold every month. Okay, mungkin boleh nampak tapi terbalik. Bismillah, buy gold every month, convert into property. Maksudnya, kita beli emas ni berdikit-dikit. Macam Kak Nida kata tadi, beli emas rendah 100 ataupun 1 gram. Tiap-tiap bulan konsisten. Lepas tu, capai matlamat untuk convert kepada property. Capai matlamat untuk ditukarkan menjadi aset lebih besar. Sebab kita tak mampu nak beli selepuk aset besar tu. Nak adakan deposit, contohlah rumah 300,000. Nak adakan 30,000 tu, selepuk masa tu tak ada. Jadi daripada sekarang berdikit-dikit kumpul, kita ada bajet lebih, kita mungkin boleh kumpul lebih cepat dan kita boleh dapat aset yang lebih besar. Gitu. Kan? Seterusnya, kerana gagal simpan dana kecemasan. Yang itulah kita kata selalu tu, duit, kalau simpan duit ambil balik, kalau simpan duit korek balik. Azam tahun 2023 bulan Januari nak simpan 200 ni. Sekarang ni dah bulan contoh dah bulan 9, sepatutnya dah ada 1,800. Tapi kalau berjaya simpan anda memang hebat. Tetapi kalau yang tak berjaya simpan, kena ubah kepada simpan emas. Sebab apa? Anda bekukan duit anda daripada cair dengan mudah. That's why kita bekukan dalam bentuk gram emas. Caranya dengan anda mula berdikit-dikit. Bukan kata nak ada ribu-riban, tidak. Dengan adanya 100, anda dah boleh miliki simpanan emas. Kalau kata kita nak logik, macam Kak Nida sendiri pun ada duit 100 tambah. Lepas tu kita milikilah simpanan kita berdikit-dikit. Lepas tu rasa nak keluarkan, kita keluarkanlah. Kan? Kita kata, alah celah gigi lah Kak Nida 100 ini. Dik, kalau 100, kalau kita berdikit-dikit dia jadi banyak. Daripada kita langsung tak buat. Cuba kita bandingkan, kita simpan dengan langsung kita tak simpan. Jadi at least kita dah ada dah 1 gram, 2 gram. Kalau kita konsisten 1 gram 1 bulan, bulan ke-12 dia dah jadi 12 gram, Dik. Kan? Pejam celik, kejap je. Dah ada 12 gram ya? Aku dah ada 12 gram dalam account Gap. Kan? Kita pejam celik, paksa diri, sedar-sedar dah ada. Besok ada bajet lebih, contoh ada bonus, kita tambah lebih. Yang penting kita sendiri ni, kita sendiri kena paksa diri. Kita sendiri kena disiplinkan diri kita nak buat simpanan tersebut. Terima kasih kepada Farhana, Karens, Nur Farhana join Kak Nida. Okay, kita berdikit-dikit. Kita kata, alah Kak Nida sikit sangatlah 100. Tak apa Dik, biar sikit asalkan konsisten. Hujung kita kata apa? Kalau anak-anak muda cakap no dah 12 gram. Tahu-tahu sedar-sedar dah 12 gram. Tahun kedua kita konsisten dah 24 gram. Tahun ketiga dah 36 gram dibandingkan dengan tak mula-mula lagi. Kak Nida mula 2019. Ada kawan Kak Nida ni memang rapat ni. Consider macam follow je Kak Nida tapi tak nak mulakan. Jadi dah berapa bulan dah tu? Dah berapa tahun dah tu? 2019, 20, 21, 22, 23. Dah 4 tahun. Masih lagi follow Kak Nida lagi. Masih lagi tengok Kak Nida punya posting. Tapi masih lagi tak mulakan. Rugi tak kat sana? Kalau mula, walaupun 100 dah berapa gram dah boleh dapat. Daripada tak ada langsung. Kan? Okay? Macam Kak Nida sendiri, antara benefit yang Kak Nida sendiri dapat, Kak Nida berjaya, kalau simpan duit mungkin tak berjaya. Okey, ini kejayaan Kak Nida sendiri, berjaya tunaikan umrah. Kalau tidak, tak muncul-muncul pun peluang nak dapat menunaikan umrah. Tapi kalau dah berjaya simpan emas, ada duit tu berdikit-dikit Kak Nida simpan, lepas tu jual, tak nak fikir, tak nak aranu lah. Masa tu Kak Nida fikir jual, fokus dekat umrah. Kalau tidak, tak tercapai pun niat nak pergi umrah. Tak terfikir pun, ada ke duit nak pergi umrah ni? Mana ada duit nak pergi umrah? Sedar-sedar, ada emas. Emas jual, pergi umrah. Macam tu lah. Antara, itu kejayaan Kak Nida sendirilah. Berdikit-dikit, akhirnya dapatlah menjejakkan kaki. Okey, mungkin orang lain rezeki dia. Lain orang, lain rezekinya, kita tak boleh nak nafikan. Itu kejayaan Kak Nida sendiri. Tapi yang Kak Nida nak sampaikan kepada anda sendiri, Kak Nida mula menyimpan emas 2019, 2 September, hari ini
sama juga September. Bezanya Kak Nida mula RM214, hari ini 1 gram RM314. Nampak tak ke situ kenaikan harga emas? Jadi kalau kita dah mula ketika itu, hari ini kenaikannya dah berapa? RM100 setiap 1 gram. Jadi apa lagi? Kita mula menyimpan emas, kita paksa diri kita sebab tak ada orang yang akan simpankan untuk kita. Kita kena mulakan untuk simpanan diri kita sendiri. Mula dan konsisten. Kak Nida tak suka cakap mula dan tunggu. Kak Nida suka cakap mula dan konsisten. Tak kisahlah walaupun 100, kita abaikan apa orang kata. Yang penting untuk diri kita. Kenapa kita nak simpan emas? Pertama, elak duit daripada cair. Kedua, kita dah miliki simpanan aset yang berdikit-dikit begini, dah miliki simpanan emas. Ketiga, apabila terdesak, kita boleh hantar ke Arana, kita dapat tunai segera. Tak payah meminta-minta pada orang, tak payah menyusahkan orang, dan consider macam kita dah ada bajet besok, kita tebus balik, kita dapat emas kita balik dan kita boleh guna pakai rolling bila emergency, rolling balik bila kecemasan. Yang satu Kak Nida nak pesan ni kepada anak-anak muda yang ada bisnes online ataupun yang ada commission, yang ada insentif ataupun buat bisnes burger ke whatever ke, untung bisnes tu bekukan jadi gram emas. Bekukan jadi gram emas. Kalau tidak, kita tak nampak ke mana perginya untung berniaga kita. Okay, so itu saja maklumat Kak Nida, informasi Kak Nida untuk ketika ini. Nah, Kak Nida punya point kat sini, nasihatkan kawan-kawan kita, adik-adik muda, anak-anak muda, okay, mulakanlah simpan emas walaupun serendah 100. Asingkan 10% daripada gaji. Kalau tak boleh 10%, 100. Kalau misalnya kata 100 pun tak boleh, asing tepi RM20, RM30 setiap bulan. Cukup 100, bekukan jadi emas. Dia aura emas ni macam ni tadi. Kalau kita dah start, dia akan automatically rezeki tu akan masuk lagi untuk kita berpeluang menyimpan, menambah emas. Kalau tak percaya, mulakan RM100 yang pertama ataupun mulakan 1 gram yang pertama. Automatically kita akan dalam kita punya minda ni, set dalam minda kita ni, dapat gaji, asingkan dulu untuk emas. Dulu kita mungkin tak nampak simpanan kita, tak muncul sebab kita tunggu duit lebih. Sekarang ni kita ubah. Kita asingkan dulu, baru berbelanja. Kalau kata singkit macam mana pun, paling tidak anda dah ada dah simpanan boleh diguna pakai apabila terdesak. Kan? Kata saya mana nak cukup, selalu orang akan bagi statement, bolehlah gaji banyak ni, bolehlah gaji banyak ni. Tapi hakikatnya anda pernah dengar tak? Ada orang gaji RM50,000. Gaji RM50,000 tapi RM48,000 adalah komitmen seperti rumah, banglo, kereta besar. Apa-apa sahaja komitmen yang besar-besar. Tapi hakikatnya dibandingkan dengan orang yang gaji kecil tapi ada simpanan. Bandingkan dengan orang yang gaji besar tapi tak ada simpanan. Mana lebih win? Mana lebih bagus? Yang penting bukan berapa gaji kita ada, tetapi berapa simpanan yang kita buat. Okay? Itu adalah antara tips-tips yang kita terima ataupun kita dapat daripada otak-otak emas yang terdahulu daripada kita. Kita belajar daripada mereka. Kita belajar daripada mereka, jadi kita boleh sampaikan kepada kawan-kawan kat luar sana yang sedang tercari-cari kaedah bagaimana nak memiliki simpanan untuk masa depan. Kenapa emas? Sebab nilai dia makin meningkat, tidak terkesan dengan inflasi. Lepas tu anda berjaya elakkan duit daripada cair. Kalau simpan dalam duit kertas, akan guna balik, akan terpakai, akan macam-macam ter lagi. Jadi ubah kepada simpan emas. Mulakan simpanan anda yang pertama tersebut dan anda akan automatically boleh belajar, jadikan dia benchmark. Bagikan dia pengukur untuk langkah pertama anda menyimpan emas. Lepas tu anda akan tahu benefitnya menyimpan emas dengan benefitnya menyimpan dalam duit kertas. Mulakan dulu, belajar dulu. Lepas tu kalau anda dah ada ilmu emas, anda nak tambah simpanan anda, silakan. Kalau anda kata emas ni tidak menguntungkan, anda
belajar mulakan langkah pertama. Walau misalnya kata 100 itu anda kata rugi untuk mulakan langkah pertama, Kak Nida tak tahu nak cakap dah. Sebab apa? Emas adalah satu aset mahal yang nilainya makin meningkat setiap tahun hampir 10%. Dibandingkan dengan simpanan yang lain. Anda boleh nilaikan sendiri. Simpanan di sini, sana dan sebagainya dengan emas. Tapi Kak Nida bukan kata 100% duit diasingkan kepada emas, tidak. Sebahagiannya kita ada dalam simpanan jangka masa pendek, contohnya tabung haji ataupun ASB. Emas adalah simpanan jangka masa panjang. Okey? Sekian sahaja daripada Kak Nida. Terima kasih pada Zack Kura bagi Kak Nida like banyak-banyak. Terima kasih kepada Iza yang lovers yang join Kak Nida. Terima kasih Nurfana dan semua kawan-kawan yang dah masuk join Kak Nida. Kak Nida hargai sangat-sangat. Yang penting anda sendiri fikirkan masa depan anda, simpanan untuk diri anda sendiri dan juga keluarga anda. Okey? Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.